itu semua adalah percaturan politik. Tapi apa yang penting kepada rakyat Johor yang bakal memilih bulan depan adalah isu yang mereka hadapi. Segala kesusahan hidup mereka dalam hari-hari dan bulan-bulan menjelang hari mereka memilih pemimpin baru mereka dan wakil rakyat baru mereka. Dan di Johor tidak dapat dinafikan, kos sara hidup satu lagi isu yang agak penting dan besar. Negeri yang bersempadan dengan Singapura ini banyak merasakan impak peningkatan kos sara hidup baru-baru ini mungkin melebihi banyak kawasan lain dan tempat lain di serata Malaysia. Dan wartawan Sarawak Firdaus Azil seperti biasa bersedia di sana untuk berkongsikan yang terkini dari Johor. Firdaus, isu kos sara hidup ini, apa yang kita boleh jangkakan daripada manifesto parti-parti yang akan bertanding, dan paling penting, apa kata rakyat yang Firdaus tinjau di sana sepanjang beberapa minggu ini? Okey, baik, terima kasih Loman. Seperti yang Loman sebutkan, kita Astro Awan ni turun ke negeri Johor ini, kita membawa pelbagai isu yang berkemungkinan besar akan memberi panduan ataupun memberi guideline kepada parti-parti yang akan bertanding kali ini tentang apakah cara untuk mereka mendapat walau hatta satu undi sekalipun. Dan sudah pasti seperti Loman sebutkan tadi, kos sara hidup merupakan antara isu yang menjadi pertimbangan yang sering menghantui ataupun menghambat kehidupan seharian, kerana kita tahu bagaimana sejak di peringkat nasional juga kita ketahui bagaimana beberapa harga barangan telah pun naik, dan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada kehidupan seharian. Maka itu antara tumpuan kita kali ini. Sebelum ini kita sudah membawakan beberapa tajuk ataupun beberapa isu yang untuk diketengahkan, dan kali ini kita akan memberi tumpuan kepada isu kos sara hidup dan bercakap tentang kos sara hidup ni pelbagai sub isu ataupun isu-isu di bawahnya juga saling berkait, yang sehingga akhirnya memberikan keputusan ataupun menunjukkan bagaimana kos sara hidup itu mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada kehidupan seharian. Tetapi saya turun ke Segamat dahulu untuk saya berjumpa dengan Ketua Pemuda Segamat, iaitu Encik Bastian On, yang mana beliau ada memberikan sedikit input tentang apakah situasi semasa mengenai isu gaji minimum ini dan apakah yang mungkin harus dilakukan oleh baik di peringkat kerajaan negeri maupun kerajaan pusat. Dengarkan. Saya merasakan bahawa gaji minima 1,100 hingga 1,200 yang ditetapkan oleh kerajaan ini sudah tiba masanya untuk dikaji semula dan dilihat semula, kerana ia bersangkut paut dengan soal garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Malaysia ini bermula daripada 980 sehingga, jika tak silap saya, 2,200. Dan penetapan gaji minima oleh kerajaan ini akan membantu merapatkan jurang, menutup jurang garis kemiskinan dan membantu masyarakat untuk keluar daripada garis kemiskinan ini. Jadi dari segi soal bagaimana mereka nak menetapkan soal gaji minima ini, seharusnya adanya pengkhususan yang berkaitan dengan bandar-bandar yang terlibat dengan kadar yang telah ditetapkan berkenaan dengan garis kemiskinan tadi. Baik, saya juga telah membuat mungkin temu bual ataupun saya akan berjumpa dengan mereka yang terkesan. Maksudnya saya akan berjumpa dengan golongan ataupun rakyat Johor yang selama ini hidup dengan gaji minima. Sekarang ini kita tahu di 57 bandar raya dan juga bandar di seluruh negara telah pun dilaksanakan gaji minimum sebanyak RM1,200 untuk 57 kawasan. Tetapi bagaimanakah kenaikan ini dapat memberi sedikit impak kepada mereka? Itu antara tumpuan kita dalam hari-hari seterusnya. Dan sedikit kalau boleh saya nak sentuh mengenai politik, di mana hari ini kita sedia maklum bahawa Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda telah mengumumkan 3 lagi calon untuk 3 kerusi, iaitu di Dun Tenang, di Dun Bukit Permai serta di Dun Bukit Kepong. Tetapi apa yang saya agak menjadi satu persoalan untuk diri saya ialah apabila Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengatakan bahawa mungkin Muda akan bertanding lebih daripada 6 kerusi yang telah pun dipersetujui antara Muda dan juga Parti Amanah Negara serta DAP sebelum ini. Tetapi Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen MUAM mengatakan bahawa Muda juga akan memberi tumpuan kepada kerusi-kerusi yang dimenangi oleh UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, yang mana beliau berkatakan mereka tidak akan bertanding di kawasan yang sebelum ini telah pun dimenangi oleh parti di bawah komponen Pakatan Harapan, iaitu PKR, Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP dan Parti Amanah Negara. Tetapi apabila beliau membuat kenyataan bahawa kita akan menumpukan di kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Bersatu dan UMNO, yang kita tahu di seluruh DUN ini ada terdapat 56 kerusi, adakah itu memberi bayangan bahawa mereka mungkin akan sama-sama bertanding dengan parti yang telah pun mereka ada persetujuan sebelum ini? Tetapi apa pun itu, semua persoalan itu akan cuba kita dapatkan kerana masih ada masa lagi sebelum hari penamaan yang akan jatuh pada 26 Februari ini. Itu saja yang boleh saya bawakan sedikit sebanyak perkembangan dari Johor untuk pilihan raya negeri Johor. Kembali pada Lokman.
Baik, terima kasih Firdaus Azil. Kita akan terus membawakan isu-isu rakyat menjelang PRN Johor pada 12 Mac nanti. Sudah tentu